Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Islam binti Ahmad Basri. Nama meja I21105007. Okay, kali saya akan mengulaskan sebuah filem yang bertajuk Ola Bola. Tugasan filem ini adalah untuk subjek hubungan etnik daripada kumpulan 2. Okay, sebelum tu mari kita saksikan sedikit trailer daripada filem Ola Bola ini. You mau jadi pengulas profesional ke ataupun nak jual selain ke pasar? Now my book, you don't score, you don't win. Oh, quick feet! Quick feet! You're out the next game. Coach, the coach can lead the team. I have to handle it myself. 好心你啊，球隊又唔係你啊！ Tidak kira benda yang kacir dah. Terbalik di mana? Nomor kuda fikir. Caboknya, where you going? Kau duduk jadi keeper simpanan je lah. Kau jangan kurang ajar. Thought I know nothing except football. But now I realize I'm nothing. 我9號科都 A 啊！我又咪攞呢度割樹用車衫。 Turn your back and leave your team to shambles. Kerja sama adalah senjata kamu yang paling kuat. Rakan-rakan kamu, mereka adalah nyawa kamu. Setiap orang yang datangkan tuan-tu, dia akan nak tengok kita menang. Ada boleh kita menang untuk dia orang. Boleh tak? No matter what happens, we go forward as a team. What you do out there now, whether you give your all, that's your choice. Menang sama-sama, tekanlah pun sama. Tiket. Ada tiket. Boleh masuk Dalam tiket, luar duduk Okey, saya akan menceritakan sedikitlah mengenai sinopsis filem Ola Bola ini. Okey, kisah Ola Bola ini bermula ketika seorang wartawan wanita yang bernama Marin yang ditugaskan untuk membuat satu kajian tentang pasukan bola sepak negara yang telah mencipta nama pada era lebih kurang 80-an. Dahulu yang waktu tu Malaysia ni dalam pasukan bola sepak ni begitu digeruni oleh pasukan lawan khasnya di rantau Asia. Cameron ni mula merasa bosan dengan kerjayanya dan membuat keputusan untuk berhijrah ke England. Sebelum dia meninggalkan negara, dia membuat keputusan untuk menyiapkan tugasannya buat kali terakhir. Namun dia mempunyai satu perkara yang ternyata mengubah hidupnya pada waktu itu. Mengimbau kembali kepada awal era 80-an, pasukan bola sepak negara ketika itu berdepan dengan cabaran apabila pemain-pemainnya mempunyai perbezaan pendapat dan tidak sehaluan sehingga menyebabkan kekalahan dalam perlawanan penting. Keadaan semakin rumitlah berlaku pada waktu itu apabila hampir setiap pemain mempunyai isu dan masalah masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka hanya mempunyai satu peluang untuk beraksi di persada mata dunia lah pada waktu itu dalam pertandingan bola sepak. Jadi, barisan pemain harus mengetepikan hal peribadi mereka demi mengharumkan nama negara. Ketika semangat kembali menyemarak dalam diri, pasukan negara sekali lagi diduga dengan satu cabaran yang mematahkan semangat mereka dan harapan negara. Ola Bola diilhamkan daripada peristiwa sebenar ini akan bawa penonton dari pelbagai bangsa untuk sama-sama merasai semangat bersatu hati dan muhibah. Kisah yang penuh iktibar ini akan membawa penonton melihat semangat, keunikan dan kekuatan yang terdapat dalam kepelbagaian bangsa dekat Malaysia ni. Kita masuk kepada masalah ataupun dilema yang ada dalam filem Ola Bola ni, iaitu masing-masing mempunyai konflik dan kisah perjuangan hidup mereka tersendiri yang memerlukan pengorbanan serta kesungguhan luar biasa secara tak langsung mengheret sama perasaan kepada penonton yang menonton cerita ini. Contohnya berdepan konflik di mana
dia perlu membuat pilihan sama ada memilih cita-citanya ataupun untuk menjaga keluarganya. Okey, manakala Mutu pula mempunyai hubungan dingin dengan bapa sendiri kerana tidak mendapat restu. Ali pula sentiasa berkelut dengan impiannya untuk menyalon jersey nombor 10. Okey, mengangkat kisah bola sepak sebagai satu isu penceritaan, maka sudah pasti banyak babak di padang, termasuklah ketika adanya latihan, perlawanan sebenar yang dihidangkan kepada penonton. Okey, malah beberapa perlawanan yang melibatkan antara pasukan Malaysia dan negara ASEAN ketika itu telah ditunjukkan sebaik mungkin dengan fakta penguturan mata gol. Okey, seterusnya watak yang terlibat dalam filem ini. Okey, filem bergenre drama ini menampilkan pelakon hebat, antaranya iaitu Brown Palare dan penampilan istimewa oleh Frank Lee. Okey, menariknya Ola Bola turut diwarisi oleh pelakon baru yang bakal menyinar seperti Jessie Chi sebagai Ko Kyung ataupun dikenali sebagai Toke. Seterusnya Lukman Hafiz sebagai Ali, Saran Kumar sebagai Mutu dan Mary Tan sebagai Mary. Okey, kat sini untuk menjawab persoalan mengenai senarai pilihan yang watak untuk buat keputusan yang saya dapati ada dua kat sini. Okay, yang pertama, ego masing-masing harus diketepikan. Okay, pada kebiasaannya apa yang boleh mendekat kita kepada pembangunan diri adalah ego. Okay, jarang menerima kritikan daripada pihak lain, sentiasa berasa dirinya sahaja betul. Memang payah untuk seorang tu memperbaiki dirinya jika ada sifat ini. Okey, yang kedua iaitu jangan berputus asa. Sedangkan pemain di bangku simpanan mampu terus bersemangat mempertahankan maruah negara dalam filem ini. Okey, seterusnya nilai yang diutamakan dan nilai yang diabaikan oleh watak apabila membuat keputusan. Okey, nilai yang diutamakan dalam filem ini ialah patriotisme, iaitu dari segi kesetiaan. Okey, filem ini menggambarkan semangat patriotisme dengan menceritakan kisah kapten pasukan bola sepak negara iaitu Cho Kok Kyung yang dikenali sebagai Toke dalam filem tersebut. Okey, Toke ni adalah rakan sepasukan yang menunjukkan yang menakjubkan dan menumpukan kepada pasukan yang bercita-cita untuk memimpin pasukan ke pertandingan antarabangsa. Okey, dia begitu memberi komited kepada negaranya bahawa dia menolak tawaran untuk bermain untuk kelab profesional dekat di England pada waktu itu. Dalam keadaan ini, keputusan Toke untuk menolak tawaran untuk menyertai kelab bola sepak Liga Perdana Inggeris di England menunjukkan pengabdiannya kepada negaranya dan pasukan bola sepak. Okey, kat sini dia menunjukkan bahawa dia ni seorang yang sangat setia kepada negara dan pasukan bola sepak kebangsaan. Okey, kemudian pengorbanan. Mutu Kumar, contohnya lah Mutu Kumar iaitu seorang penjaga gol, adalah satu watak yang merangkumi semangat patriotisme untuk negara. Mutu adalah adik tertua keluarga, tetapi dia sentiasa dengan bapaknya kerana dia berjaya mengutamakan bola sepak dan negara sepanjang mata pencarian dan rumahnya. Okey, Mutu juga memberitahu Toke bahawa bola sepak adalah semua yang dia tahu dan bahawa dia bercita-cita untuk berjaya dalam sukan yang dia minat itulah. Beliau juga menyatakan bahawa beliau bertekad untuk membuka jalan kepada Malaysia untuk bertanding dalam sukan Olimpik dan membawa kemuliaan kepada negara sekurang-kurangnya sekali lah pada waktu tu. Okey, seterusnya nilai yang diabaikan dalam membuat keputusan ialah di mana dia terdapat dalam filem ni adalah perasaan ataupun pendapat yang tidak berasaskan terhadap sesuatu kaum ataupun agama. Okey, yang pertama sikap yang saya dapat lihat iaitu prejudice. Contohnya, Tiam Chai ni tidak menyukai baju nombor 14 dalam filem tu kerana dipercaya ia tidak menarik. Dan nombor ini juga dia merasakan satu musibah lah akan berlaku. Okey, namun dia seperti baju yang dipakainya Guan Di kerana dia tahu itu akan bawa nasib yang baiklah kepadanya. Tambahan pula kakak ipar bersyukur atas nikmat Tuhan kerana keinginannya untuk pasukan Malaysia menang. Keputusan berikut dikaitkan dengan masyarakat Cina. Okay, selanjutnya pengertian berat sebelah digambarkan dalam filem ini.
Contohnya, Kwok Keong tu tidak berfikir dan mengikut arahan jurulatih baru mereka, iaitu Harry Morton. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pelatih yang berasal daripada England tu dan memakan pelbagai makanan bersama mereka. Okey, menurut Kwok Keong tu, jurulatih itu akan memberi kesan negatif pada pasukan bersepak Malaysia. Okey, menjawab persoalan mengenai kaitkan isu yang ada dalam filem terhadap teori yang dipelajari. Okey, yang pertama yang saya jumpa iaitu integrasi sosial, di mana ia adalah hubungan yang ditunjukkan dalam pasukan bola sepak ini yang menunjukkan pencampuran bangsa dan berbelang kaum dan agama itu yang terdiri daripada Cina, India dan juga Melayu dalam filem ini disatukan. Okey, yang terakhir iaitu pendapat sama ada jalan cerita ini sesuai sebegitu ataupun perlu diberikan penutup alternatif. Okey, bagi pendapat saya, jalan cerita yang dilayarkan itu sangat sesuai kerana cerita sedemikian kini tidak diketengahkan oleh pengarah. Okey, filem ini berjaya menghimpunkan semua bangsa dalam satu panggung wayang, ketawa, beremosi sekaligus menyuntik semangat sayangkan tanah air, terutamanya gambaran keindahan tanah air melalui udara dan lagu barisan kita. Okey, selain itu, filem Olah Bola ini juga bukan sekadar berkisahkan mengenai permain bola sahaja semata-mata, tapi sebenarnya juga memaparkan tentang penentangan imperialisme ataupun penindasan yang melibatkan politik negara. Okay, kesimpulan yang saya boleh buat, filem Olah Bola ini bukan sahaja mempunyai kelebihan dari aspek artistik dan nilai komersialnya semata-mata, malah juga boleh menjadi ejen dalam perpaduan kaum di negara ini. Justru filem ini amat sesuai dijadikan sebagai sebuah karya nasional ke arah pembentukan satu Malaysia. Okey, sekian itu saja ulasan filem daripada saya yang bertajuk Olah Bola. Sekian, terima kasih.